Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Apa khabar para penonton yang dihormati lagi dimuliakan? Alhamdulillah. Besaran dalam kereta lah. Kan maklumlah zaman sekarang ni zaman digitalisasi. Zaman digitalisasi. Mana-mana pun boleh kan. Jadi sebab kita semua ada handphone, ada apa semua, jadi kita buat rakaman senang aja. Baik, menjawab kepada persoalan hutang yang pernah saya nyatakan hari itu, berkaitan dengan hutang, kita kena ingat bahawa sesungguhnya hutang ini wajib dibayar. Kita ada dua jenis hutang, hutang kepada Allah, hutang dengan sesama manusia. Hutang kita kepada Allah ni merangkumi contohnya solat. Kita pernah tinggal solat dengan sengaja, maka itu hutang. Solat sunat tuan-tuan tak akan diangkat oleh Allah selagi mana hutang solat fardu ditunaikan. Ada orang dia malam-malam bangun sampai lekuk-lekuk dahi semayang. Semayang subuh lebuh. Semayang maghrib entah ke mana. Semayang zuhur asar sibuk kerja. Sedangkan malam bangun elok semayang sunat apa semua. Jadi semayang qadha itu wajib ditunaikan dulu daripada semayang-semayang sunat yang lain. Macam pernah satu hari Umar Al-Khattab berkata kan, ada satu sahabat Nabi tu tertinggal solat subuh, terlewat solat subuh. Apa kata Umar? Aku lebih suka solat subuh berjemaah di awal waktu berbanding bangun sepanjang malam untuk beribadah. Menandakan bahawa kau bangun malam-malam semayang sunat apa semua pun, tapi subuh lewat, kurang pahala. Bukanlah tak dapat pahala, kurang. Besar lagi pahala solat subuh berjemaah awal waktu daripada kau bangun malam-malam semayang. Sebab itu fardu. Allah tuntut solat. Macam kisah Jibril AS kan. Jibril apabila Allah Ta'ala ciptakan dia rasa hebat kan. Ya Allah, pernah tak kau jadikan satu makhluk yang lebih cantik daripada aku ni? Kata Jibril AS kan. Tak ada, kata Allah. Kau ni malaikat kira paling hebat yang pernah aku ciptakan. Jibril sujud solat kepada Allah Ta'ala 20,000 tahun. Bukan 20 tahun, 20,000 tahun. Dia sujud kepada Allah Ta'ala, tanda syukur kepada Allah Ta'ala atas kesempurnaan dan kehebatan diri dia yang dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Allah tak apa. Wahai Jibril, aku suka kau sujud pada aku lama-lama. Allah kan Tuhan. Orang sujud pada dia. Jibril AS tanda hormat, tanda suka, tanda syukur. Aku suka kau punya semayang lama-lama ni, kata Allah Ta'ala. Tapi tahukah kamu, besok di akhir zaman akan ada satu golongan umat manusia yang lemah sifatnya. Mereka ni semayang pun lupa-lupa kan. Semayang pun lupa, semayang tak khusyuk. Tapi semayang mereka itu 2 rakaat lebih aku suka. Semayang mereka itu lebih aku suka daripada semayang kau, walaupun kau punya semayang berjumlah 20,000 tahun. Sebab kau semayang tanpa aku suruh. Kau tanda syukur. Tapi mereka itu aku suruh dia orang buat. Walaupun dia orang malas macam mana pun, dia orang buat atas arahan aku, itu lebih aku suka daripada kau punya solat 20,000 tahun. Jadi begitulah sekali imbalan Allah Ta'ala terhadap. So, kalau ada hutang solat, hutang puasa, hutang apa semua yang melibatkan Tuhan, wajib dilakukan. Yang kedua, hutang kepada sesama manusia. Ini pun berat. Hutang sama manusia. Ingat bahawa Nabi satu hari pernah bertanya, ada satu jenazah datang. Nabi nak semayangkan jenazah, Nabi tanya dulu, ini mayat ada hutang ke tak ada hutang? Oh, ini mayat clear ya Rasulullah, tak ada hutang. Nabi solatkan jenazah dia. Yang kedua, Nabi tanya juga, ada datang satu lagi jenazah, ini macam mana pula hutang dia? Oh, ini ada hutangnya Rasulullah. Oh, ada hutangnya. Ada hutang. Nabi tak semayangkan jenazahnya. Bukan tak nak semayangkan jenazah dia, tapi Nabi tak nak jadi imam. Menundukkan bahawa berat hutang sesama manusia ni. Zaman hari ni terbalik tuan-tuan. Kita yang bagi orang pinjam duit, orang tu hutang dengan kita.
kita pula jadi segan nak minta kan. Sogan kita nak minta walaupun hutang bukannya banyak 1,000 je. Tapi kita nak minta duit kita pula segan. Sedangkan dia buat kering, selamba badak je kan. Lalu lalang depan kita, siap besarkan dapur lagi, siap beli kereta lagi, siap makan mewah-mewah lagi, buat rumah terbuka lagi. Oh dahsyat. Tuan-tuan ingat, kalau sekiranya dia datang jumpa kita, ni bang, saya ada hutang abang lah 1,000 sebelum ni. Jadi saya kata itu tempoh nak bayar sebulan. Tapi rupanya lepas sebulan ni Covid pula kan, tak mampu lah bang nak bayar. Jadi saya nak tak tangguh lagi, boleh tak? Maka kita sebagai orang yang memberi hutang kat dia, sebaiknya kita bagilah tangguh. Bagi tangguh. Tandanya dia tu betul-betul susah kan. Wallahualam lah kan. Susah betul-betul ke, susah dibuat ke. Tapi cerita dia, bila dia minta tangguh, kita kena tunaikan. Lepas cukup sebulan lagi, tanya lagi, datang jumpa kita, bang, tak boleh lagi lah bang, nampaknya kan. Jadi nak minta tangguh lagi. Dalam Islam kaedah, kita dibolehkan untuk menghalalkan kan duit kita tu atas niat sedekah. Tuan-tuan kena ingat bahawa sedekah kita bagi dia clearkan hutang. Maksud kata, kau tanya hutang aku lah, maksudnya kata duit yang aku bagi pinjam 1,000 tu aku halalkan lah. Halal kita tu kepada harta yang kita punya, yang dia pinjam itu, kita halalkan untuk anak bini dia, untuk kegunaan dia. Itu lebih tinggi nilai sedekahnya berbanding sedekah daripada sedekah kita bagi infak apa semua duit tu. Sebab itu dia orang ni yang meminjam dengan kita ni, dia tu merupakan orang yang terdesak untuk meminjam duit. Maka sedekah itu nilainya besar. Saya faham ada orang kita ni mungkin dia sengaja tak nak bayar kan. Jadi adakah kita ni nak menghalalkan aja kan? Dah pinjam ribu-ribu, kita pun dah bergolok bergadai macam-macam kan, pinjam sampai 20,000. Ni macam ustaz, berat nak bagi halal kan. Berat nak bagi halal 20,000 kot kan. Ni bukan RM20, 20,000 berat nak halalkan. Ada orang mungkin pinjam sampai juta-juta, itu lagilah berat kan. Sampai kita ni jadi susah sebab dia pinjam kita. Kita bagi pinjam dia sebab kita kesian. Okey, mungkin dia ni ada nak beranak ke bini dia, nenek dia nak kahwin ke apa semua, kita bagi pinjam atas alasan dia. Tapi dia boleh mungkin tipu kita ke apa semua, entah betul ke apa semua, wallahualam. Tapi kita ni tuan-tuan, kalau kita ni nakkan satu ganjaran di sisi Allah yang bersifat mutlak, kita halalkan hutang kita dengan orang. Itu sedekah kita tu bersifat mutlak, lebih besar pahala sedekah itu daripada sedekah biasa. Bayangkan tuan-tuan besok tuan-tuan tak halalkan, sampai mati aku nak halalkan, lantak ke situ kita kata kan. Besok daripada mahsyar, betul, kita akan tuntut dia. Dia akan clearkan dia punya hisap apa semua. Sebelum dia clear apa semua, datanglah manusia yang mana dia berhutang dulu. Satu persatu tuntut. Datang kita tuntut apa semua. Tuan-tuan tanyalah diri, kita ni nak cepat masuk syurga ke nak lambat masuk syurga? Tuan-tuan halalkan dunia, ini cerita dunia selesai. Pahala tuan-tuan dah menunggu di sana, mutlak. Allah bagi ganjaran tuan-tuan punya duit secara pahala. 20,000 pahala memberati timbangan tuan-tuan. Ke tuan-tuan dah hisap apa semua, awak punya pahala ni berat ni kan, awak boleh masuk syurga, alhamdulillah, syukur. Kita baru nak bagi syukur, kejap nak ketahan, apa hal lagi. Ada orang nak jumpa, tuntut, dia kata dia dulu berhutang dengan awak. Alah, tuntut apa lagi kan, saya nak masuk syurga dah ni, hutang tu kira halal lah. Kita kata halal lah situ kan. Tapi itu kalau dunia boleh kan, ini sekarang ni di akhirat tak boleh lah. Ini bukan tempat masa untuk kita menghalalkan, untuk kita gali pahala lagi, tak ada dah. Sini ni adalah tempat pembalasan. Dia nak jumpa awak juga. Kita pun
Ya lah. Apa dia? Mana orangnya? Dia ni lah menangis-nangis datang kat Padang Mahsyar, adalah pahala sikit kan. Kita pun apa banyak pahala awak tu bagilah kat saya kan. Dia tak ada pahala ni tuan. Kita punya dosa pula dia ambil. Panjang cerita tuan-tuan. Panjang cerita di Padang Mahsyar besok. Tuan-tuan nak cepat masuk syurga ke nak lawak masuk syurga? Jadi kata ulama, supaya kita ini mudah urusan besok di Padang Mahsyar, halalkan sahaja, ikhlaskan hati, ikhlaskan niat. Pahala tuan-tuan menunggu di sisi Allah di alam sana. Kita dah dapat pahala dia debuk. Urusan dia tak nak bayar dengan sengaja apa semua, dia tipu apa semua, itu dia dengan Allah. Tapi kita menghalalkannya itu, maka Allah berikan pahala kepada kita secara mutlak. Maka insya-Allah itulah salah satu kebaikan yang akan diganjari oleh Allah dengan ganjaran yang cukup besar di sisi dia. Kerana kita ni mungkin memudahkan urusan orang apa semua. Ya, aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.